Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Sarana? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis pada malam ini, kita mulakan majlis ini dengan mengusulkan Al-Fatihah. Allah, insyaAllah. Ya, kena. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz dan jemputan pada malam ini. Yang dihormati barisan pimpinan JMKIAS, JTK dan JPL, dan yang dikasihi seluruh mahasiswa dan mahasiswi KIAS serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul dalam satu pertemuan mayang yang dikenali sebagai program Road to Jannah, yang mana akan membincangkan mengenai satu tajuk, iaitu musafir seorang Muslim. Diharapkan agar seluruh mahasiswa-mahasiswi KIAS dan sidang penonton sekalian agar mencebuk dan mencatat sebanyak mungkin ilmu yang bakal disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar lagi. Untuk makluman semua, di sesi akhir Ana akan membuka sesi soal jawab untuk sama-sama kita bertanya soalan-soalan berkenaan dengan topik yang bakal dibicarakan sebentar lagi. Soalan boleh diajukan dalam bentuk tulisan atau boleh juga melalui chat Google Meet. Tanpa melengahkan masa, Ana menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Adnan untuk meneruskan majlis kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkur. Habis kau apa kita? Habis tu buku Sejak kau? Sejak lebih ke tak. Okey. 9 suku, 10 suku dah, insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis, staf kepimpinan PM KIAS dan seterusnya sahabat-sahabat peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini di dalam program yang sangat-sangat bermanfaat dan berharga. Mudah-mudahan kesempatan yang kita alami pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan sama-sama bincangkan pada malam ini diberi tajuk musafir seorang Muslim. Musafir seorang Muslim. Apakah yang kita nak kecek ataupun intipati ataupun isi kandungan
dalam tajuk kita ni, musafir seorang Muslim ataupun musafir seorang Islam ni. Benda yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu kita nak tengok dan juga kita nak lihat dan kita nak memahami tugas kita sebagai Muslim, tugas kita sebagai seorang Islam, dan dalam masa yang sama kita adalah mahasiswa. Kita adalah mahasiswa yang berada di suasana, berada di dalam keadaan alaf baru, ataupun kita boleh sebutlah orang panggil milenia, generasi Y. Maka tidak dapat tidak kita mesti memahami benda yang kita nak bawa. Kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang Muslim, kita kena tahu tanggungjawab kita, kita kena tahu tugas kita kena tahu benda yang kita nak hadapi di dalam kehidupan kita. Sebab itu, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita beragama Islam. Allah Ta'ala memilih kita beragama Islam, satu-satunya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tambah lagi, kita adalah golongan mahasiswa, golongan mahasiswi, golongan pemuda-pemudi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Ta'ala ceritakan kehebatan pemuda-pemudi di dalam suratul Kahfi, dan dalam sirah Nabawiyah pun bagaimana kepentingan pemuda-pemudi ini menjadi tulang belakang kepada perjuangan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita sebagai mahasiswa tidak dapat tidak, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita bergerak lebih jauh lagi, maka kita kena memahami apakah itu Islam. Kita ni Islam, kita ni Muslim, maka kita kena faham, kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan Islam, iaitu anutan kita. Kita lihat bagaimana takrifan Islam ini ditulis oleh ramai penulis-penulis kita. Cuma pada malam ini saya ingin ketengahkan takrifan Islam ini daripada dua tokoh ulama Malaysia dan juga tokoh ulama dunia. Al-Imam Asy-Syahid Hasanul Banna. Al-Imam Asy-Syahid Hasanul Banna rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya dia menulis takrifan Islam. Dia menulis takrifan Islam, al-Islam nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam ini adalah satu nizam. Bahasa Melayu pun kita panggil nizam, bahasa Arab sama telah lah nizam. Nizam peraturan yang syamilun, yang syumul, yang merangkumi segala aspek kehidupan kita. Bila sebut Islam, Islam ini adalah peraturan. Islam ini adalah peraturan yang mana peraturan ini merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Apa sahaja aspek-aspek yang ada dalam kehidupan manusia pada hari ini, Islam telah meletakkan peraturan.
Sama ada daripada sudut ibadat, sama ada daripada sudut akidah, sama ada daripada sudut ibadat akhlak dan juga sebagainya. Maknanya setiap sudut aspek kehidupan manusia ini, Islam telah meletakkan peraturan yang mesti dimiliki ataupun mesti diikuti oleh semua orang-orang Islam, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang bersama-sama pada malam ini. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, dia menulis dalam bukunya yang bertajuk Islam, Satu-satunya Penyelesaian, bagaimana beliau mentakrifkan Islam merupakan petunjuk Allah yang merangkumi segala aspek fitrah kejadian manusia, sama ada bersifat naluri atau semula jadi, jasad dan juga roh, termasuk sesama individu, keluarga dan masyarakat. Ini takrifan yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru. Islam merupakan petunjuk Allah, petunjuk yang merangkumi segala aspek fitrah kejadian manusia. Tak kira sama ada bersifat naluri ataupun semula jadi, jasad dan juga ruh, termasuk sesama individu, keluarga dan masyarakat. Maknanya yatanawalu mazahirul hayah. Tak ada satu pun perkara yang tertinggal dalam kehidupan manusia ini yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Apa saja aktiviti yang dilakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak ninggal walaupun satu perkara yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, mesti ada peraturan yang telah ditetapkan oleh agama, oleh Islam itu sendiri. Maksudnya Islam ini merangkumi aspek kehidupan manusia. Maka sebab itu mahasiswa dan juga mahasiswi mesti memahami Islam daripada kacamata Islam. Memahami Islam daripada kacamata yang sebenar. Bukannya kacamata sekular. Bukannya kacamata penjajah. Bukannya kacamata barat. Tetapi memahami Islam itu daripada Al-Quran, menurut Al-Quran, menurut kehendak baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kita membaca kitab Maza ya'ni intimai lil Islam, apa artinya saya menganut Islam, karangan almarhum Dr. Fathi Yakan rahimahullahu ta'ala, maka di dalam kitab tersebut almarhum doktor telah menyebutkan kepada kita bagaimana kehidupan manusia ini kita boleh bahagikan kepada 3 sudut. Maknanya merangkumi aspek kehidupan manusia itu bermaksud disebut dalam kitab tersebut, iaitu aspek berkaitan dengan akidah. Aspek kehidupan manusia berkaitan dengan ibadah. Dan aspek kehidupan manusia yang merangkumi sudut akhlak. Maka akidah, ibadat dan juga akhlak ini adalah yatanawalu mazahirul hayah. Merangkumi aspek kehidupan manusia yang tidak tinggal walaupun satu benda ataupun satu perkara. Maksudnya apabila kita memahami daripada sudut akidah, daripada sudut ibadat, daripada sudut akhlak, maka kita telah memahami Islam itu dengan cara yang syumul ataupun kita panggil syumuliyatul Islam.
mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajipan kepada mahasiswa dan juga mahasiswi menanamkan azam dan juga cita-cita untuk berusaha memahami Islam ini daripada sudut kacamata Al-Quran melalui pembacaan buku-buku ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang murabbi, ulama-ulama rabbani yang beramal dengan amalan-amalan mereka. Sebagaimana nama-nama yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, buku-buku tulisan ataupun kitab-kitab tulisan Asy-Syahid Al-Imam Hasanul Banna rahimahullah, buku-buku dan juga tulisan-tulisan yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, kitab-kitab dan juga buku-buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Fathiyakan dan ulama-ulama yang lain. Maka menjadi kewajipan kepada mahasiswa dan juga mahasiswi mereka menekuni dan mereka memahami bahawasanya Islam ini adalah syumuliyatul Islam. Islam ini adalah agama yang syumul, yang memerlukan kepada tafaqquh daripada diri kita supaya kita memahami Islam itu daripada mata kaca Islam yang daripada kacamata Al-Quran. Alhamdulillah. Secara ringkas kita telah memahami ta'rifan Islam. Kita telah memahami tanggungjawab Islam sebagai orang mahasiswa ini. Kita mesti tahu tanggungjawab kita, iaitu kena memahami Islam daripada kacamata Al-Quran. Maka apabila kita telah memahami Islam dengan cara yang betul, kita kena melangkah ke peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama, kita jelas tentang Islam itu apa. Masuk step yang kedua, langkah yang kedua, kita kena tahu peranan kita. Kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi, kita kena tahu peranan kita. Peranan kita berkaitan dengan agama yang kita anuti. Berkaitan dengan Islam yang kita anuti. Adakah Islam itu untuk diri kita sendiri? Adakah memadai kita memahami Islam seorang diri? Adakah cukup bagi kita memahami Islam dengan cara yang betul? Maksudnya kita sahaja. Kita tidak fikir orang lain. Kita tidak cara kepada orang lain. Adakah betul sikap seperti itu? Maka sebab itu kita kena memahami peranan mahasiswa. Peranan kita, bagaimana kita nak kembangkan Islam. Yang mana kita kena jelas Islam ini bukan eksklusif untuk diri kita, tetapi mesti dikembangkan. Mesti didakwahkan. Mesti dipublikkan kepada umum, kepada masyarakat luar, kepada orang-orang luar. Maka antara kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini salah satu daripada peranan mahasiswa, peranan manusia yang mereka ini telah memahami Islam dengan cara yang betul. Setelah mereka memahami Islam dengan cara yang betul, maka tanggungjawab mahasiswa, tanggungjawab mahasiswi ini, dia kena jadikan Islam itu sebagai apa? Sebagai agama yang berdaulat. Sebagai orang panggil pegangan yang dapat
dilihat dan dapat direalisasikan dalam masyarakat. Bagaimana cara dia? Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, iaitu Allah Ta'ala telah jadikan manusia ini sebagai khalifah. Maksud khalifah, sebagaimana yang disebut, ditakrifkan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Hirasatuddin ataupun Iqamatuddin wa Siyasatud Dunya bih. Jaga agama atau mendirikan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama di sini bermaksud Islam. Maknanya dirikan Islam. Laksanakan Islam dan takbir dunia ini dengan Islam. Maknanya peranan kita sebagai mahasiswa, peranan kita sebagai mahasiswi adalah sebagai khalifah. Khalifatan fil ard. Khalifah di atas muka dunia ni. Khalifah di atas bumi ini, iaitu tugas dia apa? Iaitu untuk jaga agama, pelihara agama, laksanakan agama dalam masa yang sama, takbir dunia, siasahkan dunia ini dengan agama Islam. Itu peranan mahasiswa dan juga mahasiswi. Nak royaknya, tanggungjawab kita ni besar. Tanggungjawab kita ni besar. Jangan awak letak dalam kepala otak kita, saya belajar di KIAS semata-mata untuk belajar. Selepas daripada belajar, hak mana nak kerja, kerja. Hak mana nak sambung master ke, BA ke, ataupun PhD ke, dia buatlah. Tapi tidak ada dalam kepala dianya untuk iqamatuddin ataupun hirasatuddin wa siyasatud dunya bih. Tak ada dalam kepala dia. Wal iyadu billahi min zalik. Maka minta jauh daripada Allah Ta'ala. Ma'azallah. Minta jauh daripada Allah Ta'ala supaya lintasan khawatir seperti itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, peranan mahasiswa dan juga mahasiswi ini, dia kena bekerja untuk Islam. Dia kena bekerja untuk Islam. Dia kena menggerakkan dakwah-dakwah untuk menyedarkan masyarakat betapa pentingnya Islam itu. Itu tanggungjawab kita, peranan kita untuk agama kita. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk agama kita, untuk Islam kita. Maka bagaimana cara kita nak bekerja, bagaimana cara kita nak dakwah Islam, bagaimana cara kita nak menggerakkan Islam itu, disebut oleh para ulama. Antaranya Al-Imam Musyahid Hasanul Banna rahimahullah. Iaitu kita kena bina peribadi Muslim. Kita kena bina diri kita. Sama ada kita mahasiswa ataupun mahasiswi, kita kena bina diri kita. Kita kena bina diri kita. Kita kena orang panggil kena bina diri kita lah. Bagaimana kita nak bina diri kita supaya kita ni menjadi fardul muslim? Bagaimana yang disebut dalam kitab Nazarat fi Risalati Ta'lim, bagaimana kita nak bina fardul muslim ini, antara yang disebut iaitu kita kena matinul khuluq, kita kena musaqqaful fiqh, kita kena jadi mahasiswa, mahasiswi yang bersaqafah. Mahasiswa dan juga mahasiswi yang bersaqafah, yang ada ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat mahasiswa, mahasiswi terpilih untuk menyambung pelajaran di KIAS. Maka ini adalah peluang kepada kita untuk kita rebut peluang seluah-luahnya
untuk kita belajar, untuk kita jadikan diri kita ni bersaqafah. Jangan jadikan diri kita ni jahil. Jangan biarkan diri kita ini jahil. Kena jauhkan sifat malas dan juga sebagainya, kerana nak bina fardul muslim ini antaranya iaitu kita kena ada saqafah. Bukan setakat saqafah. Kita kena, jiwa kita kena bersih daripada orang panggil sifat-sifat mazmumah. Kita kena susun masa kita. Kita kena ada akhlak yang baik, akhlak yang molek, dan banyak lagi disebut oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna yang tidak sempat untuk saya sebut pada malam ini. Apa yang penting? Kita bina diri kita sebagai fardul muslim. Kita bina diri kita sebagai mukmin yang betul-betul beramal dengan Islam yang kita fahami, iaitu merangkumi aspek kehidupan manusia. Dalam masa yang sama, kita juga kena tanamkan keazaman dalam diri kita. Kita nak bekerja untuk Islam, kita nak menggerakkan Islam. Kenapa? Iaitu bukan semata-mata kita nak bina diri kita ni sebagai Muslim, sebagai mukmin, tetapi dalam masa yang sama kita nak mewujudkan sebuah masyarakat yang melazimi pengamalan cara hidup Islam dalam menyusun fikiran dan mengatur adab pergaulan kehidupan seharian. Ini sebagaimana yang disebut oleh almarhum Dr. Fathiyakan dalam kitab yang saya sebutkan tadi, iaitu kena fikir masyarakat kita. Kena bangunkan masyarakat kita, kena wujudkan masyarakat kita supaya mereka hidup dalam keadaan mengikut cara Islam. Mengikut cara Islam, mengikut peraturan Islam, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh agama kita. Itu peranan kita. Alhamdulillah, kita sambung belajar di Kias. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita bina peribadi kita, kita bina akhlak kita di sana. Bila kita balik ke kampung halaman kita, kita balik ke rumah orang tua kita, maka kita bina masyarakat di kampung kita. Kita bina, wujudkan suasana di kampung halaman kita dengan mereka memahami Islam. Ajar mereka, didik mereka supaya pergaulan mereka mengikut cara Islam. Pergaulan mereka mengikut amalan-amalan Islam. Itulah Islam. Bukannya balik, belajar di Kiyah, balik ke rumah, kita duduk dia-dia dalam rumah. Kita main PUBG ke, ataupun kita buat perkara-perkara lain ke, kita tak cara apa yang nak berlaku dalam masyarakat kita. Nak belaga ayat ke, nak berjudi ke, nak apa, kita tak cara. Sedangkan kita ni mahasiswi Islam. Sebab itu peranan kita, kita betul diri kita dan kita betul masyarakat yang ada di kampung kita, masyarakat yang ada di kawasan rumah kita. Maka seterusnya bekerja untuk Islam ini juga, iaitu kita nak kemuncaknya mewujudkan sebuah negara yang mempraktikkan Islam pada pelaksanaan hukum syariatnya, penyusunan manhaj kehidupan dan dasar perlembagaan. Ini kemuncaknya. Bila kita bina diri kita, kita bina masyarakat kita, maka alhamdulillah, negara kita pun akan mengikut cara dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Perdana Menteri, menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri,
maka mereka meletakkan asas utama iaitu Islam. Ini kejayaan kita. Ini kejayaan kita kerana kemuncaknya negara kita mengikut kaedah dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Tu maksud bekerja untuk Islam. Siapa jadi hak pekerja? Siapa hak menjadi amilin? Iaitu saya dan juga mahasiswa-mahasiswi yang ada pada malam ini. Kenapa kita? Kerana kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memahami Islam mengikut kacamata Al-Quran, kacamata yang sebenar. Maka tanggungjawab itu diberikan kepada kita, diamanahkan kepada kita, maka kita wajib untuk melaksanakan tugas kita, melaksanakan peranan kita untuk menggerakkan Islam, untuk dakwahkan Islam, untuk sebarkan Islam kepada masyarakat kita yang akhir sekali berkembang, maka lahirlah sebuah negara yang mengamalkan ajaran Islam. Apabila kita membaca sirah Nabawiyah, maka itulah kaedah dan ketetapan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bina sahabat-sahabat. Akhir sekali Nabi membina sebuah negara yang dinamakan sebagai Madinatul Munawwarah. Bagaimana proses itu boleh berlaku? Bagaimana kejayaan itu dikecapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Sirah Nabawiyah menjadi petunjuk kepada kita bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai menggerakkan Islam, menyebarkan Islam melalui kelompok, melalui kumpulan yang telah dibina oleh baginda. Maknanya, dalam bahasa lain juga, Nabi ni bukannya long ranger. Nabi ni bukan long ranger. Nabi tidak bergerak dengan sorang-sorang diri dia. Walaupun baginda tu adalah Nabi, walaupun baginda tu adalah Rasulullah, tetapi sunnatullah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah dan untuk menggerakkan Islam bukan dengan satu-satunya batang tubuh Nabi. Tidak. Tetapi Nabi bina kumpulan. Nabi wujudkan kumpulan Islam. Nabi bina kumpulan Islam yang mana orang panggil ahli-ahlinya adalah sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Kita lihat bagaimana di permulaan Islam, bagaimana dakwah sirriyah yang telah dibina oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun di Makkahul Mukarramah, bagaimana baginda mewujudkan as-sabiqunal awwalun. Ini kumpulan Islam. As-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat baginda yang terawal, yang memeluk agama Islam, yang mula-mula sekali, iaitu yang menerima Islam adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Maka diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian diikuti oleh Zaid bin Harithah. Kemudian diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, Abdul Rahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad, dan mereka-mereka ini diberi gelaran sebagai as-sabiqunal awwalun. Maknanya kumpulan Islam.
Nabi berdakwah. Nabi bina kumpulan Islam ini dalam masa 3 tahun. Dan Nabi menggerakkan dakwah baginda dalam dakwah secara jahriyah. Dakwah jahriyah ini menggerakkan 3 orang panggil as-sabiqunal awwalun. Bagaimana mereka menghadapi rintangan-rintangan dan juga cabaran-cabaran. Kita boleh baca dalam sirah Nabawiyah disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai contoh seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab ibnul Arat. Ini boleh baca dalam sirah dalam hadis Riyadus Salihin. Bagaimana diceritakan oleh Khabbab ibnul Arat, bagaimana tubuh dia, bagaimana dikesan, orang panggil kesan, didera oleh musyrikin Mekah kerana beliau awal-awal memeluk agama Islam. Ini boleh baca dalam hadis Nabi, boleh baca dalam sirah Nabawiyah. Maknanya, Nabi menggerakkan Islam. Nabi dakwah Islam bukan seorang diri dia. Tetapi Nabi bergerak melalui bersama-sama jama'atul muslimin. Bersama-sama dengan jemaah Islam. Bersama-sama dengan kumpulan Islam. Maka bertepatanlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqataluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ini ayat yang Allah Taala istihar bahawasanya mereka-mereka yang nak menegakkan Islam, nak menggerakkan Islam, Allah Ta'ala suka mereka menggerakkan Islam itu, menggerakkan dakwah itu dalam kumpulan Islam. Dalam berjemaah, bukannya seorang-seorang diri. Maka kita mengambil iktibar al-umum bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita mengambil iktibar daripada ayat Al-Quran dan juga sirah Nabawiyah, membuktikan, menunjukkan kepada kita bahawasanya kita nak bekerja untuk Islam ini mesti berada di dalam kumpulan Islam. Mesti berada dalam jamaah Islam. Kerana itu sunnah Nabi SAW. Sehebat mana pun kita, sebijak mana pun kita, pergerakan kita mesti bersama-sama dengan jamaah. Mesti bersama-sama dengan kumpulan Islam. Maka kumpulan Islam yang bagaimana? Maka kita kembali kepada Islam yang syumul. Kembali kepada Islam yang syumul. Kembali kepada Islam yang difahami oleh kita semua. Iaitu yatanawalu mazahirul hayah. Iaitu kumpulan Islam yang mempunyai aspek, yang mempunyai orang panggil tarbiyah, yang mempunyai dakwah, yang mempunyai tarbiyah. Yang ada unsur-unsur dakwah, yang ada unsur-unsur tarbiyah, yang ada unsur-unsur siasah. Maka itu adalah kumpulan Islam yang mahasiswa dan juga mahasiswi mesti berada bersama-sama untuk bekerja untuk Islam. Maka akhir sekali, kita bincang apakah itu Islam. Kita bincang peranan kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi. Maka tidak dapat tidak nak menggerakkan, nak bekerja untuk Islam, nak royak, nak dakwah kepada masyarakat. Tidak dapat tidak, akhir sekali kita mesti ada, orang panggil apa, kena ada i'dad, ada isti'dad. Kita kena ada persiapan kita. Kita sebagai mahasiswa-mahasiswi ni, kita kena ada barang. Faqidus syai' la yu'tik. Faqidus syai', orang yang tidak ada apa-apa, la yu'tik, dia tidak boleh bagi apa-apa. Dia kosong. Bila dia kosong, maka bagaimana dia nak bagi kepada masyarakat kerana dia ni kosong? Maka faqidus syai' la yu'tik.
Maka sebab itu kena ada persiapan. Maka almarhum Dr. Fathiyakan juga dia menulis satu kitab yang bertajuk Asy-Syabab wa Taghyir. Asy-Syabab wa Taghyir, salah satu karangan yang ditulis almarhum Dr. Fathiyakan yang bertajuk Asy-Syabab wa Taghyir. Dalam kitab tersebut, bagaimana almarhum Dr. Fathiyakan telah menghuraikan al-isti'dad, yang mesti persiapan yang mesti dimiliki oleh pemuda, oleh pemudi untuk menghadapi situasi dunia pada hari ini. Disebutnya yang pertama sekali al-i'dadul fikri, persiapan daripada sudut fikrah, persiapan daripada sudut pemikiran. Maksudnya apa? As-saqafatul islamiyah was-saqafatul ammah, iaitu pengetahuan Islam dan juga pengetahuan yang lain-lain, pengetahuan yang umum. As-saqafatul islamiyah ni ilmu-ilmu Islam yang mesti kita pelajari. Hak fardu ain itu memang wajib dah. Tauhid, fiqh, tasawuf, hadis dan juga sebagainya. Ilmu-ilmu agama, saqafah itu tidak dapat tidak, alhamdulillah. Saya yakin di Kias sudah ada saqafah Islamiyah, tauhid, fiqh dan ilmu-ilmu yang lain, dan saqafatul ammah pun saya yakin ada di Kias, iaitu berkaitan dengan saqafah umum. Saqafah umum termasuklah orang panggil ilmu haraki. Ilmu berkaitan dengan orang panggil fiqh. Bukan setakat fiqh. Fiqhus siyam, fiqhut taharah, fiqhul haj, fiqhus siyam. Bukan tidak. Tetapi fiqh yang lain. Sebagai contoh, fiqhut taghyir. Fiqh orang panggil tahawulat. Dan fiqh yang lain boleh rujuk dalam kitab Siasah Syar'iyah karangan Profesor Dr. Yusuf Qadhawi. Orang panggil fiqh sab'ah, fiqh 7. Apa fiqh 7 ni? Rujuk buku ataupun kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qadhawi bertajuk As-Siyasatu Syar'iyah. Jadi ilmu saqafah Islamiyah wajib kita belajar. Dalam masa yang sama, saqafah yang lain pun, ilmu gerakan Islam, ilmu berkaitan dengan perancangan musuh, itu mesti juga dipelajari oleh mahasiswa dan juga mahasiswi. Yang kedua, al-i'dadun nafsi, persiapan daripada sudut dalaman kita, iaitu zikrullah wa ta'alluqu bi kitabillah wa muraqabatullah. Ni iaitu kita dekatkan diri kita dengan Allah. Kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Sentiasa membaca Al-Quran. Sentiasa orang panggil menunaikan amalan-amalan sunat. Sama ada rawatib dan juga banyak lagi. Puasa dan juga sebagainya. Mendekatkan diri. Yang ketiga, al-i'dadul haraki. Persiapan daripada sudut haraki. Iaitu apa dia? Iaitu medanul amali al-islami. Medanul amali al-islami. Iaitu keterlibatan kita dengan amal islami. Maknanya kita balik kampung, kita masuk dalam masyarakat, kita amal ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat itu
adalah amal Islami. Tak kira kita ni sem pertama ke ataupun kita sem yang kedua ke, jangan jadi alasan kita ni mahasiswa baru. Saya baru ustaz, baru masuk je. Jangan jadikan alasan itu untuk kita biarkan masyarakat kita dalam kegelapan. Biarkan masyarakat kita dalam kejahilan. Kita kena terlibat dalam amal Islami. Terlibat dengan masyarakat. Betul kesalahan-kesalahan masyarakat. Betul orang panggil fikrah-fikrah yang ada dalam masyarakat kita. Mudah je kapur kita. Kalau kita duduk di Lampuri, Kalau kita duduk mana, tempat-tempat lain pun, kita betul fikrah dan amalan-amalan dan pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat di kampung kita. Maknanya bukan semata-mata kita belajar di kampus, bukannya semata-mata kita belajar di universiti, tetapi ilmu yang kita belajar tadi, dia kena melibatkan keterlibatan kita dengan masyarakat. Tak jadi ilmu banyak, tak jadi dia ni hebat, tapi tidak memberi manfaat, tidak memberi kebaikan kepada masyarakat. Masyarakat tak boleh ambil manfaat. Dia duduk kampung dia duduk kampung tu, tapi masyarakat tak boleh nak ambil manfaat dengan dia. Berlaku gapo-gapo, masyarakat tidak rujuk dia. Seolah-olah orang panggil al-wujud kal ma'dum. Ada ni supaya tak ada. Rugilah kita. Rugilah kita kerana tenaga kita ni tenaga pemuda, kita ni mahasiswa dan juga mahasiswi, maka umur pemuda kita ni yang panjang lagi ni, kita cubalah menepati ketiga-tiga ciri tadi. Al-i'dadul fikri, al-i'dadul nafsi dan juga al-i'dadul haraki. Kita ada tiga-tiga perkara ni, maka insya-Allah kita nak bekerja untuk Islam pun kita rasa selesa. Kita rasa puas hati. Sebab nak kerja, dia kena ada orang panggil sertifikat dia. Kena ada orang panggil CJ dia. Kena ada kelayakan dia. Jangan pula lepas ni, anda ni tak ada gua satu ustaz. Lepas tu nak kerja untuk Islam mana? Tu kita cipta alasan. Jangan jadi orang yang cipta alasan. Jangan. Cipta, reka. Jangan. Depan kita, tak ada alasan yang kita boleh bagi kecuali mati. Bapa mu tak kerja ke Islam? Aku mati. Tak apa. Maknanya selagi mana kita ni hidup, maka selagi itulah kita kena bekerja untuk Islam. Sebab apa? Sebab kita faham kita belajar saat ni, iaitu syumuliyatul Islam tu. Bapa tak bekerja, bapa tak buat kerja Islam, dia mati dah ustaz. Tak apa. Warna orang panggil ada wazir ni. Lama tak nampak, program pun tak ada, pengisian pun tak ada, dia mati. Tak apa. Sesah. Tapi selagi mana dia hidup, selagi mana dia ni sihat, selagi mana dia boleh bergerak, maka kewajipan dia mesti dilaksanakan, mesti dilakukan. Lebih-lebih lagi, kita ni mahasiswa, mahasiswi daripada Islam. Kita ni orang Islam. Dah lah kita ni orang Islam. Yang kedua pula, kita ni pemuda. Dua kelebihan kita. Kita ni Islam, kita ni pemuda. Maka umur pemuda, sama ada lelaki ataupun perempuan, kita carilah banyak-banyak. Lebih-lebih lagi kita ni berada di akhir zaman, banyak isu-isu yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Kalau kita tak cara kepada isu-isu yang berlaku, kalau kita tak ambil berat dengan isu-isu yang berlaku, maka wal'iyazubillahi min zalik, kita akan hancur dalam kejahilan. Kita akan berada dalam kegelapan kejahilan. Sebab apa? Kita tak cara. Ni benda yang kita kena faham
oyaknya musafir seorang Islam ni, perjalanan dia panjang, bila dia berhenti? Apabila dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ni akan mati. Saya akan mati, sahabat-sahabat pun akan mati. Cuma mati kita nak biar mati kita dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nak mati kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu yang kita nak. Sebab itu musafir kita ni adalah panjang, maka kita carilah watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Carilah bekalan atas dunia ini, iaitu bekalan taqwa, dengan kita bekerja untuk Islam, dengan kita cari orang panggil i'dad tadi, insya-Allah mudah-mudahan kita mati tidak sia-sia, kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cukup setakat itu dulu. Masa yang ada ni saya serahkan kepada pengerusi majlis untuk dia buka sesi soalan. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Fadhil Ustaz Adnan penyampaian yang betul lah. Okey, macam Ana tadi, kita akan buka sesi soal jawab. Jadi soal jawab ni pilih daripada mahasiswa atau mahasiswi. Satu soalan daripada adik muslimin dan satu soalan adik muslimah. Jadi masing-masing boleh tanya soalan. Boleh. Kalau cek 2 minit ataupun nak buka mic pun boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimana kita nak lahirkan kesedaran dalam kalangan anak muda pada hari ini untuk melibatkan diri dalam jemaah Islam. Seperti mana kita tahulah, anak muda ataupun remaja pada hari ini ni dia tidak berminat mana dengan melibatkan diri dengan jemaah ataupun siasah. Jadi pendapat Ustaz, bagaimana kita nak memberi kesedaranlah kepada anak muda untuk melibatkan dirilah dalam jemaah Islam. Saya jawab selalu deh, bila-bila tunggu soalan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik daripada saudari muslimat kita, iaitu bagaimana kita nak wujudkan kesedaran terhadap anak-anak muda yang ada pada hari ini, yang mana kita lihat kebanyakan daripada mereka tidak berminat dengan jemaah Islam, tidak berminat dengan politik Islam. Ini oyaknya besarnya tanggungjawab kita, mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada pada malam ini. Kita lihat bagaimana kita tidak dapat menafikan bahawasanya anak-anak muda yang berada di luar sana, yang mereka ni jahil tentang Islam, yang mereka ini tak cara kepada Islam, maka dalam kepala otak mereka, mereka nak enjoy. Mereka nak bergembira seolah-olah mereka ni mati, tidak ada kehidupan selepas pada itu. Sebab itu tanggungjawab mahasiswa dan juga mahasiswi ini adalah sangat penting. Salah satunya iaitu tadilah bekerja untuk Islam, supaya kita sedarkan kepada masyarakat kita betapa pentingnya politik Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri mereka menolak politik Islam. Ini masalahnya. Orang Islam sendiri apabila mereka menolak politik Islam, maka bagaimana kita lihat anak-anak muda nak menerima politik Islam?
sedangkan orang-orang tua sendiri menolak politik Islam. Ini masalah yang orang panggil yang menjadi masalah kepada kita. Sedangkan politik Islam ini adalah daripada Nabi SAW. Politician, orang politik yang pertama atas muka dunia ni, iaitu baginda SAW. Nabi lah yang terlibat dengan politik. Maka kesedaran itu kita mesti gerakkan. Dan kita mesti buat orang panggil satu gerakan untuk menedarkan anak-anak muda supaya mereka memahami bahawasanya Islam ini tidak mesti terlibat dengan politik Islam. Maka itu tugas kita. Saya yakin yang ada pada malam ini berapa ni? 44 orang ni. 44 orang ni wajib mesti ada Facebook. Maka jadikan Facebook itu sebagai medan untuk kita royak pasal Islam. Jadikan Facebook kita sebagai medan untuk kita cerita pasal Islam. Sorry to say lah. Minta maaf. Facebook kita jadikan medan kita untuk kita tunjuk makanan. Untuk kita tunjuk sedapnya kita pergi derak situ, derak sini, enjoy situ, enjoy sini. Kita ni background kita ni mahasiswa Islam. Tapi Facebook kita duk merapu. Duduk kecek, duk tulis status-status yang tidak memberi sakafah, tidak menyedarkan manusia kepada Islam. Itu kelemahan kita. Maka sebab itu mahasiswa dan juga mahasiswi ini adalah duta anak-anak muda yang faham Islam untuk sedarkan kepada masyarakat tentang kepentingan untuk kita terlibat dengan politik Islam. Kalau kita tinggal politik Islam, maka musuh-musuh Allah Ta'ala akan menguasai kita. Wallahu a'lam. Okay, adik muslimin tu sebenarnya daripada Mak Kashfilah, bagaimana kita nak bezakan yang mana gerakan dakwah Islam yang betul agar kita tak terlibat dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Okey. Sebagaimana yang saya sebut tadi, gerakan dakwah ini ataupun gerakan islah dan juga tajdid atau gerakan Islam yang kita tidak terkeliru dengan gerakan-gerakan yang lain, dengan jemuh-jemuh yang lain, iaitu kita mesti melihat kepada dasar. Kita melihat kepada dasar gerakan islah dan juga tajdid tersebut. Dasar adalah sebagaimana dasar Islam. Kalau dasar Islam itu yatanawalu mazahirul hayah. Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayah. Islam ini peraturan hidup yang merangkumi aspek kehidupan manusia. Maka gerakan islah dan juga tajdid itu mesti melibatkan elemen-elemen yang menyeluruh yang ada di dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, dalam gerakan islah dan juga tajdid ataupun gerakan dakwah tersebut, mesti adanya unsur-unsur dakwah. Mesti adanya unsur-unsur tarbiyah. Dan mesti adanya unsur-unsur siasah. Maka sekiranya ada tiga-tiga unsur tadi, maka gerakan dakwah tadi, gerakan islah dan juga tajdid itu adalah gerakan yang menyeluruh, yang menepati ciri-ciri Islam yang sebagaimana yang kita belajar tadi. Kita tengok, orang panggil seluruh aspek kehidupan manusia itu ada dalam gerakan islah dan juga tajdid ataupun gerakan dakwah tadi. Wallahu a'lam. Ya. Dengan berakhir jawapan pada Ustaz. Berakhirlah.
ini. Okay, Ustaz. Alfabet Ustaz Adnan untuk baca tauhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافي رقامه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك ولتقن على طاعتك وتوحدا على دعوتك وتعاهدا على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأهد هداها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليها وحيها بمعرفتك وعمد على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin.